Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh, koordinator CDL kita seperti biasa yang setia bersama-sama dengan kita pada setiap hari Jumaat pukul 2.50 petang. Baik, kepada para peserta yang masuk lebih awal, maka seperti biasa pada hari ini kita akan meneruskan siri atau sesi perkongsian CDL Snippet Reflects On yang akan disampaikan atau yang akan dikongsikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh dengan tajuk The Way Forward. When I'm bored, I read a book and Role of Leadership Cluster. Saya kira ini juga menarik ni yang akan kita dapat perkongsiannya dan saya tidak akan buang masa. Saya persilakan terus Datuk Dr. Mahendra Singh untuk meneruskan sesi kita pada kali ini. Dipersilakan Datuk. Terima kasih Dr. Zalina dan selamat sejahtera dan selamat petang kepada semua daripada pasukan CDL dan kepada semua guru yang hadir pada sesi petang ini dan juga kepada pembentang kita pada petang ini nanti pada pukul 3 atau 3.5 minit lebih kurang. Tajuk saya pada petang ini ada dua tajuk kecil tapi dia berkaitan juga, saya akan kaitkan. Tapi yang pertama tu ialah when I'm bored I read a book. Bila saya rasa bosan saya baca buku. Sebenarnya ini adalah satu kalau saya istilah dia ialah oxymoron. Maksudnya selalunya bila kita bored atau kita rasa bosan, kita jarang nak baca buku. Tetapi ini oleh seorang cendekiawan pendidik ini, dia positifkan perkara itu. When I'm bored, I read a book. Dan sememangnya kalau kita ada tabiat ini adalah satu tabiat yang baik untuk membaca. Yang banyak saya dapati kita sebut dan kalau tuan-tuan terbaca di mana-mana, di antara negara yang hebat dalam pendidikan ialah negara Finland. Dan ini satu artikel yang keluar dalam Straits Times 4-5 tahun lepas. Dan saya ambil daripada itu dan jadikan satu slide juga. Di negara Finland, semua orang suka baca. Rakyat dia, population dia 5.5 juta, 5.5 million. Kita punya student population di Malaysia ialah 5.2 million. Dan mereka belanja berjuta-juta ringgit untuk tubuhkan sekarang satu apa yang dipanggil library 10 tingkat, kalau tak silap saya 8 hingga 10 tingkat yang dipanggil ODE. Okay, ODE ini dia macam-macam. Dia kata sekarang ini pusat sumber bukan satu tempat untuk senyap. Ada ruang untuk senyap, ada ruang untuk aktiviti. So dia memang pusat sumber di mana kanak-kanak, di mana orang dewasa. So dalam pusat sumber ini ada 100,000 buku terletak di Helsinki dan macam-macam lain. Dalam tu ada studio, ada teater, ada workshop untuk buat macam-macam aktiviti dan free of charge. Dan setiap tahun di negara Finland hampir masyarakat dia baca lebih kurang 68 juta buah buku. 68 million books are borrowed per year by the 5.5 million population. Mungkin kalau kanak-kanak dan bayi tak pinjam, so kalau itu pun dah 5 juta lebih saya rasa. So 5 million bukan dalam 5 tahun, bukan dalam 2 tahun, tapi setiap tahun pinjam dekat the number of time books are borrowed 68 juta. So it's bila saya confirm dengan beberapa orang yang saya jumpa yang berasal daripada Finland, mereka kata memang itu tabiat masyarakat Finland. So education, the whole society is about a learned society. Satu masyarakat yang inginkan ilmu, ingin baca.
So when I am bored, I should actually read a book. Daripada kadang-kadang kita banyak juga nak watch TV ya. Dan baru-baru ni saya pun mula menonton TV lebih sikit. Dan sekarang saya nak berhentikan itu because I think I'm missing my books. I have to read. Dan bila kajian dijalankan dan masyarakat Finland ditanya, kalau ikut ranking ya, yang pertama sekali apa yang mereka harapkan daripada perkhidmatan awam, public service. Mereka kata nombor 1 mereka nak ialah air bersih. Nombor 2 apa yang mereka hendak ialah libraries. Dan kita di Malaysia sekarang orang sebut tentang electronic books. Tapi saya tak tahu berapa ramai yang betul ada baca electronic books. Dan kita sedang tidak meletakkan pusat sumber sebagai nombor 1, tetapi di negara yang number 1 dalam education, most of the time, macam Finland, masih lagi meletakkan library dan ilmu sebagai nombor 1. So I think we should, di sekolah pun, library must become a nucleus, tempat yang dijadikan rujukan oleh semua. Dan bilalah masyarakat kita pun boleh jadi macam Finland, boleh pinjam sebanyak 68 juta buah buku, bukan 60, pinjam sebanyak 68 juta kali. Buku tu mungkin tak sampai 68 juta, tapi buku dipinjam 68 million times. Books borrowed, yeah. Okay, the next slide. So that is about now bila kita jadi pemimpin, walaupun kita dalam mana-mana kelompok kepimpinan ini, di sini ada 3 kelompok yang saya nak utarakan. Yang penting adalah di tengah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok persamaan di tengah, what is the persamaan? Leadership in schools plus system leadership plus stakeholder leadership equals to high student performance plus improved school outcomes. So kalau kita nak memantapkan dan menzahirkan persamaan ini, maka peranan daripada 3 kelompok kluster kepimpinan adalah sangat penting. 1, leadership in schools. Yang kedua, system leadership. Dan yang ketiga, stakeholder leadership yang di bawah. Leadership in schools, dan bagi saya jangka pengalaman saya bermula leadership in schools, lepas tu kepada system leadership, di mana bertugas di kementerian, bertugas di IPG dan sebagainya. Dan sekarang selepas dah bersara, saya ada di kotak kuning ini, stakeholder leader. Saya terlibat dengan macam Connecting Dots Learning, kita boleh dianggap sebagai NGO lah. Dan saya juga bantu macam GSL, Evolution. Saya juga terlibat dengan University of Nottingham, ya. Dan sekali-sekala dipanggil oleh think tank group macam Hasana, Yayasan Hasana. Dan saya tidak tinggalkan entrepreneur services in school. Model ini saya 2 bulan lepas saya rangkakan untuk mengutarakan peranannya 3 kelompok leadership ini. Dan daripada jangkaan saya, dan saya juga bincang ini dalam satu teh tarik session dengan Datuk Dr. Amin, saya kata pada Datuk bahawa yang ruang kuning di bawah ini, the next 15, 10, 20 years, peranan kelompok di kuning ini adalah sangat penting untuk membantu high student performance and improve school outcomes. Bahawa kelompok kuning ini yang ada dalam kotak kuning boleh membantu dalam school outcomes. Sebab itu mereka dapatkan CSR, ada setengah konsultansi dapat dana daripada syarikat, dan mereka cuba bantu sekolah-sekolah. Dan saya juga cakap kepada rakan-rakan dalam kementerian dan juga yang lain, saya kata the way forward untuk kita bukan saja kita leadership in schools atau system leadership.
patut mainkan peranan. Tapi peranan stakeholder yang ramai juga, banyak organisasi yang berbeza boleh memainkan peranan dalam persamaan yang kita harapkan di tengah ini. Dan saya sebut di sini student leaders, lebih ramai murid kita boleh tunjuk kepimpinan. Kalau ada di antara mereka berhajat nak jadi cikgu, maka mereka jadi cikgu, dan cikgu secara semula jadi akan jadi teacher leader. Teacher leader ni tak perlu jawatan hakiki. Apa jua, bila jadi jurulatih bola sepak, bila jadi guru penyelaras bagi perbahasan ke, kelab bahasa Inggeris ke, matematik ke, robotik ke, you are already a teacher leader. Lebih ramai teacher leader kita ada di sekolah, lebih mantaplah hala tuju kita untuk mencapai persamaan di tengah ini. So pre-service teacher leadership ni patut mula daripada IPG lagi dan juga di universiti. Dan bagi saya jangka nak belajar tentang strategic planning, tak perlu tunggu untuk dah jadi cikgu baru nak belajar. Belajarlah itu masa latihan lagi di IPG atau di universiti. Dan kalau dah in service, guru novice, guru yang baru, 3 tahun pertama jadi guru, dan yang guru yang berpengalaman pun boleh menunjukkan kepimpinan mereka. Tak semestinya ada title, tak semestinya ada jawatan hakiki, tak semestinya KP, Ketua Panitia atau GKMP. Setiap guru ada dia punya kebolehan untuk menunjukkan kepimpinan mereka. Dan bagi yang ada di distrik, state atau national, Kementerian Pendidikan, di JPN atau di PPD, mereka perlu ada expertise. Mereka perlu ada expertise. Bukan jadi pemimpin general saja. General, yes, but you need expert. Macam Dr. Zalina lah, expertise dia dalam kepimpinan, dalam mentoring dan coaching kepada pengetua sekolah. Dah 8 tahun dekat PPD Bangsa Pudu, menjadi pemimpin kepada pengetua sekolah. So expert track ini, siapa yang terlibat dalam pentaksiran di JPN atau PPD, mesti ada ilmu yang dalam tentang aspek itu. Dia tak boleh jadi jack of all trades, master of none. Dia patut jack of all trades and also mastering 1 or 2 areas. Hal ehwal pelajar ke, pentaksiran ke, instructional, teaching and learning dalam bilik darjah dan sebagainya. So you need that daripada peringkat PPD, JPN dan di kementerian. Kalau 3 kluster ini, leadership in schools, system leadership dan juga stakeholder leaders memainkan peranan, maka persamaan yang di tengah ini sudah pastinya akan membawa kita ke satu alaf yang baru. Saya rasa itu saja daripada saya pada petang ini. Jangan lupa, when I'm bored, I read a book, dan jangan sangka saya tak ada jawatan, maka saya tak ada peranan untuk nak mencapai persamaan di tengah ini. Every teacher, suka tak suka, memainkan peranan sebagai pemimpin. So itu saja daripada saya, Dr. Zalina. Terima kasih semua kerana dapat bersama pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh atas perkongsian yang sangat baik. Saya kira tadi itu ialah menyentuh tentang bagaimana peranan leadership sama ada di sekolah atau dalam sistem, ya, seperti Datuk kata, Datuk terlibat dari sekolah, dari ke kementerian, iaitu dengan sistem, dan sekarang sebagai stakeholder leadership pula, ya, dan sebenarnya ketiga-tiga itu memainkan peranan untuk melahirkan high student performance dan improve school outcomes. Sangat baik, dan saya kalau sebut pasal leadership ni memang trigger diri saya lah, macam Datuk kata, yang melibatkan kerja buat saya setiap hari. Saya sangat minat lah tentang tu. Dan terima kasih lagi sekali Datuk atas perkongsian pada petang ini. Kita harapkan sedikit sebanyak memberikan juga input kepada guru-guru peserta yang mengikuti kita. Saya kira nampak ada 90 dah yang dah masuk awal. It's a very good sign. Saya harap walaupun hari ini ialah hari cuti mereka, Datuk. Saya tahu. Sebab itu dalam saya punya message kepada mereka, mereka sihat dan bersama keluarga semasa musim cuti sekolah ini. Please enjoy your holidays. Saya selalu cakap pada ramai orang, holidays adalah untuk cikgu recuperate.
Ya. Orang yang rasa apa ni, kalau saya boleh gunakan istilah, ada setengah orang dia dengki, kenapa cikgu ni banyak cuti? Tapi cikgu ni, cuti itu sangat penting untuk cikgu rehat. Rehatkan minda, rehatkan badan untuk dapat tenaga baru. So people must understand that. Even rehat pada Sabtu dan Ahad itu adalah penting untuk kerja mereka daripada Isnin hingga Jumaat. Ini konsep yang semua kena faham. Di setengah negara barat, tak ada siapa kacau staf mereka pada Sabtu dan Ahad, kecuali memang sangat perlu. Ya, so that's very important. Ya, betul. Saya sangat-sangat setuju kerana kita perlukan juga masa untuk diri sendiri selain daripada kerja-kerja buat kita sebagai pendidik. You need that. Yeah. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Datuk. Kita akan jumpa lagi Datuk minggu depan, walaupun masih lagi dalam bercuti sekolah. InsyaAllah minggu depan kita masih ada sesi dan kita akan jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, para peserta, guru-guru yang saya hormati, saya akan serahkan sesi kita pada hari ini yang akan dibentangkan oleh Cikgu Siti Rafiqah, tetapi moderatornya ialah Cikgu Ira. Silakan kalau boleh kita mulakan. Hari ini moderator kita ialah pelajar dari IPGM kampus Sabah. Satu soalan yang ditanya yang besok saya kena kongsikan pandangan saya ialah burnout dalam kalangan guru. Burnout ini kira artinya kita bangun pagi itu kita tak berminat nak pergi kerja. Itu satu tanda. Atau kita sentiasa rasa macam letih, kita dah macam jemu dan sebagainya. Why does this burnout happen, especially among teachers? Bukan konsep yang baru. Last 40 years, I think saya dah dengar tentang perkara burnout ini from the 1980s lagi. 1980s, 1970s ya. So bila berlaku burnout ini, we must always understand what is burning them out first of all. Adakah volume kerja atau cara kerja? Besok nak perkara nak benda tu siap hari ni aja kita minta. Ya, hari ni kita minta. Zalina, are you talking to us atau no? Okay. I thought you already. No worries. So perkara getting enough rest and a balance between kerja yang dilakukan oleh seorang guru itu adalah sangat penting, a balance. So kadang-kala kalau ada 100 orang guru di sebuah sekolah, 40 orang buat kerja 60 orang lagi. That should not happen. So perlu ada cara macam mana tugas dibagi-bagikan dan semua guru terlibat secara aktif dalam tugas yang diagihkan. Dan kalau seorang guru itu ada cabaran dalam menunaikan tugas, maka menjadi kewajipan pemimpin di mana-mana peringkat, ketua panitiaga atau GKMP atau PK atau pengetua sendiri, you must see how you can assist atau bantu guru tersebut. Semua guru, kapasiti kerja dia atau produktiviti dia berbeza. So macam mana kita nak pastikan kita boleh synergize, cari keseimbangan dalam tugas yang kita berikan kepada guru-guru kita. So to avoid burnout. Tapi jangan bimbang, ini bukan satu fenomena yang baru. Kita semua ada lalui peringkat ini. Saya masih ingat tahun 2003-2004, tugas begitu berat di IAB. Semasa itu saya di IAB Genting. Dan bila tamat kerja pada pukul 5 atau pukul 6 petang, lepas tu balik sebab tinggal di kampus di IAB Genting, pukul 9 malam balik ke office untuk nak menyelesaikan, which is very taxing and bagi guru wanita cabarannya paling tinggi because most of you are a wife, you are a mother, you are a homemaker, and you are also sometimes bila ada ibu bapa,
anak kepada ibu bapa yang tua tu kadang-kadang nak bawa untuk appointment dan sebagainya. So this peranan oleh guru wanita ni sangat-sangat berat. So it's very important. Dan banyak yang dari segi pemahaman masa pandemik ini, orang awam pun fikir cikgu ada di rumah, jadi senang, dia boleh buat semua, dia boleh ajar. Tapi dia tak tahu cikgu ada 4 orang anak dia sendiri pun 4 di rumah. Kalau ada 4 orang di rumah, dia kena masak, dia kena pastikan dia punya online pun sedang berjalan. Pada masa yang sama, dia nak mengajar. So, peranan-peranan itu, actually, saya rasa lah kalau tanya cikgu, mereka lebih suka berada di sekolah sebab they can focus. Tapi bila PDPR, it's not easy. Tapi ramai fikir you are at home, it's easy. You can do it. Cabarannya berbeza. So, ya, kita dah ada dah. Ada. Okay, last one, kasih. saya nak kata, one final statement. Yeah. Please enjoy your holidays now. If you wish to spend 1-2 hours a day still on what you want to prepare for next year, go ahead. If you need to visit dengan all the SOP, please visit your parents and all that, because itu adalah your ecosystem diri, sangat penting. Ibu bapa menunggu atau saudara mara and all that, please do that so that when you come back in January, pada bulan Januari nanti, ada that whole energy itu dalam diri untuk bermula semula. And bagi guru-guru yang akan mengajar pelajar SPM, sudah pastinya anda boleh rangka satu strategi. Jangan marah budak-budak itu, mereka pun sesat, bukan semua, ada di antara mereka, they don't know where to start and how to even prepare untuk SPM. So mereka pada fasa ini, I can say that because I tell my wife the same thing, dia mengajar pelajar SPM, I kata, please be patient with them. Be patient with these students. Now, bukannya dia nak orang yang ada depan tu marah-marah. Kenapa? Masa ni you tak faham ni. Kenapa you tak buat ni? Kenapa you jawab macam ni peperiksaan? Kertas satu paragraf je you tulis. I say, ini adalah satu macam perang dunia ketiga. So, understanding is very important. Thank you. That's all. Dr. Zalina, back to you. Yeah. Thank you, Datuk. Untuk itu kita akan teruskan kerana pembentang kita dah bersama-sama dengan kita. Saya serahkan majlis ini kepada Cik Ira Richelle Benedict sebagai moderator. Mute you can unmute dulu. Silakan. Baiklah, terima kasih doktor. Sebelum itu yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh, yang berusaha Dr. Mustafa Majid, Dr. Zalina Muhammad Tahir, Koordinator CDL, rakan-rakan pembentang CDL, dan semua peserta yang mengikuti sesi hands-on online hari ini. Selamat datang ke sesi perkongsian ilmu siri 17. Baiklah, objektif bagi CDL ini iaitu berkongsi ilmu dan kemahiran. Yang kedua, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan dan juga membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan ataupun ahli CDL dan pendaftaran adalah percuma. Peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar menjadi pelanggan ahli CDL. Sesi perkongsian berlangsung pada setiap hari Jumaat, iaitu selama 1/2 jam, 1 jam setengah, iaitu pada jam 3 petang hingga 4:30 petang. Perkongsian secara hands-on akan dijalankan dalam sesi ini dan sijil akan disediakan menerusi pautan yang akan diberi pada akhir sesi. Dr. Zalina, Ira ini pelajar IPG ke? Exactly, yes, Datuk. Okey, saya nak semua peserta kita kalau boleh tunjuk hands-on sign untuk Ira ni ya. Atau boleh masukkan dalam chat thumbs up sign untuk dia. Kita naklah orang-orang muda boleh buat kerja-kerja macam ni. Thank you. Saya mencelah ni. Tapi I don't want to miss the opportunity. Atau kata perkataan syabas, guru muda. Bila you datang, you're going to be a leader in the future, because
ramai yang dah middle age dan 50-an, 40-an. So you are going to be the leader in future. But start now, start early. Very good. Itu Thank saja. you. Sorry. Baiklah, sesi CDL kita siri ke-17 kali ini. Kita diterbangkan seorang guru jauh dari Sabah, iaitu Cikgu Siti Rafika binti Samsun Awar, yang bertugas di SMK Entabuan Tenom Sabah dan juga merupakan bekas guru saya ketika di sekolah menengah dahulu. Dan beliau juga mengajar subjek biologi dan juga sains. Sedikit pendidikan tentang Cikgu Siti Rafika. Beliau merupakan pemegang ijazah sarjana muda sains, iaitu dalam bidang genetik dan biologi molekul di Universiti Malaya pada 2004, diploma pendidikan biologi di UKM pada tahun 2010, dan juga pemegang ijazah sarjana pendidikan sains UMS pada tahun 2015. Pencapaian dan sumbangan beliau dalam pendidikan pula, beliau merupakan seorang guru penerima Anugerah Guru Inovatif PPD Tenom pada 2019, mendapat Anugerah Guru Inspirasi PPD Tenom pada tahun 2021, panel penggubal modul hebat biologi JPN Sabah, dan juga merupakan peserta program Duta Guru Petronas PDG kohort sesi yang kedua. Tanpa membuang masa, saya serahkan sesi kepada Cikgu Siti Rafika. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator pada petang ini, iaitu Saudari Ira Rachel Medelik, yang merupakan bekas pelajar saya dan sekarang merupakan guru pelatih di IPG Kampus Gaya Kota Kinabalu, Sabah. Jadi saya Cikgu Rafika binti Samsun Awar akan meneruskan sesi Connecting Dots Learning Hands-on Online Session yang bertajuk Live Worksheet, atau aplikasi yang membolehkan para pendidik membina lembaran interaktif. Sebelum saya mengucapkan Assalamualaikum dan selamat petang. Yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh, Yang Berusaha Dr. Mustafa Majid, Yang Berusaha Dr. Zalina Muhammad Tahir, para koordinator CDL, rakan-rakan pembentang CDL Hands-on Online Session, serta semua peserta yang menyertai sesi hands-on pada petang ini. Tanpa membuang masa, kita akan menelusuri ataupun kita akan melihat apa yang kita akan belajar hari ini. Sepasti guru-guru kebanyakannya sedang berada di kampung, sama juga seperti saya, walaupun saya mengajar di Sabah dan dah lama tak balik, itu 2 tahun, tapi sekarang saya sedang bercuti di kampung halaman saya di Negeri Sembilan. Saya juga pasti kebanyakan guru, walaupun bercuti, masih ada juga yang marking exam papers, dan ada juga yang terlibat dengan kelas PDPR untuk tingkatan 5, SPM. Tapi dalam walaupun cuti-cuti, kita tetap juga menambah ilmu. Sebab saya percaya rezeki bertambah jika dibahagi dan ilmu bertambah jika dikongsi. Ya, untuk meneruskan sesi saya pada kali ini, saya ingin mengajak cikgu untuk menjawab dahulu satu ataupun beberapa soalan lain dalam soal cerdik di Slido. Jadi cikgu boleh scan QR code menggunakan telefon bimbit atau cikgu boleh type ataupun search slido.com dan masukkan nombor kod iaitu 912754. Saya tengok sekarang nampaknya dah ramai yang jawab. Ada yang excited, ada yang gembira, senang pun ada. Ada lagi yang letak kod 912754. Itu untuk kod untuk menyertai poll kita. Mungkin Dr. Mahendra pun boleh jawab juga. Dr. Zalina. Mungkin Cikgu Ira pun boleh jawab. Okay, jadi hari ini peserta-peserta selain dari guru-guru, kita juga ada guru-guru pelatih dari IPG Kampus Gaya dan IPG Kampus Batu Lintang, Sarawak, yang merupakan bekas murid saya lah di SMK Entabuan Tenom. Nampaknya ada 36 peserta dah jawab. Kebanyakannya excited, gembira, alhamdulillah. Walaupun cuaca hari ini nampaknya hujan,
nice to join, banyak benda nak buat. Saya belum start marking lagi betul. Tak tentu arah ni, tak pasti kenapa. Mungkin lain tak kuat. Ataupun excited nak join tapi excited juga nak bercuti. Curious pun ada, letih, sama. Saya pun letih. Tadi kami guru-guru CDL, kami ada satu pertemuan ringkas dengan founder CDL, Datuk Dr. Amin Senin, di kampus, di IPG kampus Cyberjaya. Dia balik tadi pukul 1.40, tengok-tengok pukul 3 tak termasuk pula dalam room. Okay, exhausted, ya betul-betul tak sabar nak belajar. Alhamdulillah, ceria, teruja nak tambah ilmu. Wow, happy. Siap. Ni mungkin ni orang Sabah ni kan siap boleh bilang. Okey, seterusnya kita akan jawab yang kedua pula. Adakah anda pernah menjawab soalan menggunakan aplikasi Live Worksheet? Jawab soalan. Ya. Baru 4 orang yang jawab. Kita masih menunggu lagi peserta-peserta lain. Ada juga yang tidak pernah menjawab. Saya yakin kebanyakan guru mungkin kalau tak pernah jawab mungkin pernah dengar ataupun pernah lihat sekurang-kurangnya. Jadi mungkin yang tak pernah guna ni sebab tak tahu kegunaan Live Worksheet. Jadi hari ini kita akan belajar insya-Allah. Kita teruskan ke soalan ataupun poll yang ketiga. Adakah anda pernah membina soalan menggunakan Live Worksheet? Ya, belum pernah, ada yang dah pernah. Yang belum pernah ni mungkin termasuk tadi kan, yang belum pernah jawab, yang tidak pernah menggunakan Live Worksheet langsung. Sebenarnya secara jujur saya terjumpa Live Worksheet ni sebab PDPR. Masa saya search soalan, saya terjumpa Live Worksheet. Lepas tu terus saya cuba buat sendiri. Kemudian ada juga saya bincang dengan rakan-rakan di SMK Tabuan dan rakan-rakan guru lain. Jadi ada 51 orang, ada 61% yang cakap ataupun yang jawab belum pernah membina soalan menggunakan Live Worksheet. Okay, tak ada masalah, hari ini kita akan belajar. Dan mudah-mudahan hari ini cikgu-cikgu, para peserta dapat bina soalan menggunakan Live Worksheet. Kalau tak guna dalam kelas pun, mungkin boleh jawab dengan anak-anak di rumah. Kalau tak ada anak, dengan adik-beradik pun boleh. Okey, so kita teruskan sesi kita. Kita kembali ke slide. Jadi, kriteria kejayaan untuk sesi pada hari ini ialah sekurang-kurangnya para peserta dapat menghasilkan satu set soalan menggunakan aplikasi Live Worksheet. Saya yakin kalau peserta-peserta memang sekarang tengah ada laptop, kita akan buat hands on dan kita akan buat sama-sama supaya by the end of the session semua orang sekurang-kurangnya ada satu dapat buat. Okay, jadi kita tengok dulu apa itu Live Worksheet. Pendaftaran adalah secara percuma menggunakan akaun email, kecuali kalau misalnya kita nak ambil yang special features, kita kena langgan. Tapi saya akan tunjukkan yang menggunakan akaun percuma. So, yang kedua ialah aplikasi atas talian. Kebanyakan kita guna semasa sesi CDPR. Ataupun boleh juga kita bagi homework. Yang ketiga, membina lembaran interaktif. Itu atas talian juga ada pelbagai bentuk soalan. Yang keempat, yang ini saya paling suka lah, iaitu auto marking. Maksudnya lepas murid-murid jawab, murid akan klik check answers, nanti terus sistem akan terus marking dan murid-murid akan nampak jawapan yang betul dan jawapan yang salah. Dan yang kedua best ialah tugasan murid, jawapan murid tadi tu, dia dihantar terus ke akaun guru. Jadi kita akan boleh nampak murid-murid yang jawab dan kita boleh nampak jawapan sama ada betul ataupun salah. Tetapi untuk free account, jawapan murid disimpan dalam akaun guru terhad untuk 1 bulan sahaja. Jadi kalau guru-guru nak simpan evidence untuk PDL, guru-guru boleh screenshot dan simpan macam biasa. Okay, jadi untuk nampak bagi yang
berapa peratus tadi Bagi ada guru-guru yang belum pernah jawab, kita akan cuba jawab dulu soalan. Satu soalan quiz Malaysiaku, saya akan bagi dia punya link di chat, ruangan chat. Saya harap semua boleh jawab. Yang guna handphone pun boleh jawab, jangan risau. Okay, saya dah share dia punya link, jadi saya mohon semua peserta untuk cuba jawab dulu soalan. Okay, saya tengok kalau ada guru-guru yang dah jawab. Nampaknya ada 8 orang guru yang dah jawab. Cikgu Amirul, Cikgu Maizatul, saya agak semua cikgu lah, Cikgu Adibah, Cikgu Rufazida, Cikgu Farouk, ramai lagi Ada Cikgu Janet, Cikgu Aiman, Cikgu Nora. So kita boleh tengok markah. Kita ambil yang first jawab tadi Cikgu Amirul. Cikgu Amirul okey So Cikgu Amirul jawab tarikh Hari Malaysia salah. Hari Malaysia sambutan 16 September. Sambutan. Mungkin salah soalan juga okey. Yang lain tu Cikgu Amirul betul. Terus dapat markah Cikgu Amirul kat sini dan ada tulis jawapan Cikgu Amirul betul dan salah, cikgu boleh check. Satu lagi ada tulis nama lah. So ini ialah salah satu contoh ataupun satu bentuk bagi live worksheet. So, kita kembali ke sesi. Terima kasih kepada guru-guru yang sudah jawab. Yang belum jawab boleh teruskan, tak ada masalah. Okay. Yang ini adalah bentuk-bentuk soalan dalam live worksheet setakat ini. Setakat yang saya tahulah dan saya pernah buat. Yang pertama kita ada type answers. Macam yang kita jawab tadi tu. Yang kedua kita ada MCQ, multiple choices. Yang ketiga kita ada check boxes, iaitu kalau kita tahu drop down. Yang keempat ya drag and drop. Dan bentuk soalan yang kelima ialah join with arrows. Jadi kita akan tengok one by one. Okay, yang pertama ialah type answers. Yang answers macam tadilah. Kita ada soalan and then kita jawab soalan lah, kita kena type. Jadi, saya rasa semua orang pun tahu. Yang kedua ialah MCQ ataupun pilihan jawapan A, B, C, D. Yang ini saya ambil dari buku teks, saya screenshot sahaja. Jadi pilihan jawapan semua dah ada. Murid-murid perlu klik sahaja jawapan. Bentuk yang ketiga ialah check boxes. Maksudnya dalam soalan tu dia tak ada jawapan. Macam tadi kita nampak jawapan. Dan ini kita kena klik yang anak panah ni nanti, dia akan senaraikan pilihan jawapan dan kita pilih jawapan daripada soalan tu lah. Jawapan tu lah. Okay, yang keempat ialah drag and drop. Maksudnya sesuai untuk subjek sains yang ada untuk melabel. Maksudnya dia punya label tu telah disertakan. Murid just ambil drag dan kemudian drop jawapan di kotak ataupun di label yang sesuai. Yang betul lah. Dan yang kelima ialah join with arrow. Maksudnya kita padankan, buat garisan untuk menunjukkan jawapan. So ada 5 bentuk set soalan bagi live worksheet yang kita akan belajar one by one. Jadi tanpa buang masa kita akan terus ke live worksheet. Jom kita hands on. Jadi saya akan bagi link live worksheet. Cikgu boleh buka. Bagi cikgu-cikgu yang belum pernah join ataupun belum ada account, cikgu kena register menggunakan account email. Jadi saya hantar link di chat. Cikgu-cikgu boleh buka. Oh tadi Cikgu Azhar tak boleh buka jawapan. Mungkin Cikgu Azhar kena tunggu lama sikit. Mungkin sekarang mungkin dah boleh jawab ikut. Dan untuk yang first timer, cikgu-cikgu kena register dahulu. Bagi yang dah pernah guna, cikgu boleh terus log in. Sudah buka. Ataupun saya teruskan sambil cikgu try. Jadi bila cikgu-cikgu dah log in, kita boleh nampak ada beberapa menu di atas, di paparan atas. Ada home. Di home lah Kemudian ada about this site, boleh baca dengan terms and conditions. Kemudian ada interactive worksheet.
Ini adalah worksheet yang memang sedia ada yang dikongsi oleh guru-guru lain. Kalau cikgu nampak di paparan sebelah kiri, ini ialah pilihan bahasa. Ada English, kita ambil contoh Malay. Kita klik Malay, dia akan keluar pilihan subjek yang ada. Di sini ya. Contoh saya ajar subjek sains. Jadi saya klik sains. Nanti kita akan dapat semua live worksheet, lembaran yang telah disediakan dan dikongsi oleh guru-guru yang lain. Cikgu boleh guna. Apapun, cikgu boleh search di ruangan search ni. Kita boleh search topik-topik yang semahulah. Okay, kemudian make interactive worksheet, yang ini kita akan gunakan hari ini. Kemudian ada juga make interactive workbook, jadi cikgu boleh explore. Dan satu lagi yang saya tunjuk ialah di sini. Bahagian kanan yang warna biru muda ni, ini ialah akaun live worksheet kita sendiri. Jadi yang paling penting kat sini ialah yang ini ialah senarai worksheet yang saya hasilkan sendiri, yang cikgu akan hasilkan nanti. Dan satu lagi ada my mailbox. Maksudnya ialah jawapan-jawapan murid yang dihantar direct ke akaun kita. Macam ni tadi ramai yang jawab soalan tadi. Jadi sekarang saya rasa setakat ni okey ke para peserta? Kalau okey boleh bagi respon dekat ruangan tak boleh letak jawapan. Yang tak boleh letak jawapan nanti cikgu cuba lagi, mungkin ada masalah lain sebab tadi saya mula-mula pun tak dapat juga jawapan, tapi kemudian saya cuba semula boleh. Tapi kalau tak boleh juga tak apa, nanti kita jawab soalan lain pula. Okay. Alhamdulillah majoriti cakap okey. Nice. Jadi sekarang kita akan teruskan ke sesi hands-on. Saya harap para peserta sudah ready dengan laptop. Saya akan bagi contoh. Saya akan bagi contoh soalan di ruangan chat. Okay, saya dah buat satu set soalan dalam Google Drive. Para peserta, cikgu boleh buka dan tengok ada 5 PDF file dalam Google Drive. Itu yang kita akan buat petang ini. Kalau cikgu yang dah dapat buka, sepatutnya ada dekat sini. Patutnya ada macam ni. Ada 5 item, ada subjek sejarah, ada matematik, pecahan, ada English, untuk present tense, BM untuk penjuru bilangan dan juga biology, sains iaitu sistem pencernaan. Kalau cikgu boleh buka, cuba bagi respon sikit, kita tengok. Cikgu Amirul, cikgu cakap sudah, cikgu Aini, cikgu Atul, cikgu Elman, cikgu Pang. Okey. Jadi saya kan semua dah boleh buka. Cikgu Azhar pun nampaknya kali ini boleh buka. Jadi sekarang kita akan buat sama-sama cikgu. Kita buka dekat live worksheet tadi tu. Bagi sangat kat atas ni. Okey, buka dekat live worksheet tu. Cikgu klik make interactive worksheet. Make interactive worksheet. Kemudian klik get started. Okay, get started. Okay, nanti akan keluar paparan step 1, upload your worksheet. Okay, jadi kita klik choose file dan kemudian pilih. Jadi untuk yang pertama kita akan buat isi tempat kosong. Saya nak semua peserta, semua cikgu, kita ambil English present tense. Okay, lepas kita choose file, kita upload. Okay, nanti akan keluar paparan seperti ini. Saya rasa bahan cikgu mungkin ada berbeza sikit dengan bahan saya. Dari segi color tu tak silap. Cikgu punya paparan sepatutnya warna sini, warna pink. Sini ya. Okay, kalau cikgu tengok untuk yang simple present tense ni, yang bahagian atas saya buat sedikit penerangan tentang simple present tense. Dan sekarang kita akan masukkan jawapan.
Okay, sambil cikgu buka, sambil kita tengok sama-sama. Okay, dekat atas ni sebenarnya ada 5 ikon dekat sini. Yang pertama sekali, yang paling kanan ni untuk edit, kalau kita perlu edit. Yang kedua untuk preview. Preview tu maksudnya kita akan cuba jawab soalan. Yang ketiga, save. Ataupun yang keempat kita nak discard. Dan yang kelima untuk update background dokumen kita perlu. Jadi sekarang ni kita akan buat yang pertama, iaitu type answer. Harap cikgu okey Cara untuk buat ataupun setting jawapan, cikgu guna mouse sebelah kanan, kita buat kotak dekat sini. Kita drag kotak macam ni. Dan kemudian kita kena type jawapan yang betul. My father drives. Itu jawapan betul. Kemudian soalan nombor 2, the boy, sebagai plural, jawapannya ialah play. Sama juga, kita kena buat kotak dahulu, kemudian kita type jawapan yang betul. My sister and I always go to Imago for shopping. Jawapan dia lah go. Okay. So ada 3 soalan dan kita dah masukkan jawapan yang betul. Kemudian kita klik preview. Okay, inilah set soalan kita tadi. Lepas kita dah tengok macam ni, kita cuba jawab. Kita kena double check. Adakah jawapan-jawapan tadi tu betul? The boy play. My sister and I always, sepatut jawapan dia go. Tapi katalah kita tertulis goes. Kemudian kita akan klik finish. Dan akan tulislah dia punya jawapan. Yang kotak hijau merupakan jawapan yang betul. Manakala kotak merah ialah jawapan yang salah. Dan di atas akan tulis dia punya skor. Ataupun skor yang murid dapatlah 7/10. Jadi cikgu boleh cuba sekarang. Jika ada soalan boleh tanya dahulu. Jika tidak, saya boleh teruskan kepada sesi soalan seterusnya. Guna laptop, PC, tablet senang nak buat. Betul cikgu. Selalunya memang saya gunakan laptop ataupun tab. Saya watch dulu. Boleh cikgu, cikgu rasa boleh. Rakaman cikgu boleh tengok di portal CBL. Nanti saya akan share dia punya link pada akhir sesi. Lepas isi jawapan yang betul, cikgu Janet klik ada dekat bawah ni finish. Belum. Cikgu Janet ni klik ni dulu. Sorry. Yang ini cikgu Janet preview. Ni yang ada gambar bukan binocular, yang kanta pembesar tu. Lepas cikgu Janet klik preview, boleh cuba jawab balik soalan tadi macam yang saya buat. Soalan ada 3, kenapa total 7/10 ya? Sebabnya 2/3 cikgu. 2/3 sama dengan kotak cat saya 6.77. Jadi dibundakan jadi 7/10. Dia punya full mark ialah 10. Kalau 1 je betul dapat 3/10 lah. Kalau 3 betul baru 10/10. Belum dapat mesej untuk aktifkan akaun. Tak apa cikgu, nanti boleh try. Saya harap semua okey. Activated document and login, okay, no account found. Mungkin ada kesalahan pada ni cikgu Sasi, mungkin ada kesalahan ataupun cikgu Sasi tunggu dan cuba balik. Yang lain saya rasa okey. Jadi boleh ke kita teruskan ke seterusnya? Okay, saya akan tunjuk dulu cara untuk simpan kita punya lembaran ini yang kita dah buat. Cikgu boleh klik save dekat sini. Saya harap cikgu boleh follow. Kemudian ada pilihan jawapan sama ada cikgu nak share dengan guru-guru yang lain atau mungkin cikgu nak keep it private. Itu terpulang pada cikgu. Saya memang tak ada simpan sini, saya terus share. So kita klik share, dia akan keluar macam ni. Jadi kita masukkanlah isi dia punya particular dekat tu. Masukkan subjek English juga. Kemudian grade level, kita boleh tulis 1, main content dan save.
SG pun kita boleh masukkan. Kita tunjuk cara untuk simpan ya. Okay, lepas kita dah isi particular ni, kita boleh klik save. Okay, lepas tu kita boleh open worksheet. So inilah yang worksheet yang dah siap. Yang ini ya. So untuk cikgu share dengan murid nanti saya akan tunjuk. Dia ada klik link, copy link ataupun kita buat yang special sheet iaitu custom link. Jadi saya akan teruskan ke bentuk yang kedua. Kita akan buat multiple choice questions, MCQ. So sama juga dia punya step. Kita pergi ni tadi kita klik make interactive worksheet and then click get started. Akan keluar step 1, upload your worksheet. Kita choose file. Kali ini kita akan buat soalan sejarah. Yang ini untuk guru-guru yang mungkin nak buat soalan tapi ada ketegangan masa, so kita scan ataupun kita screenshot dari buku teks pun boleh. Dan save dalam bentuk PDF. Okay, yang ini sebagai contoh. Okay. So mula-mula kita akan cek jawapan yang betul. Dekat sini soalan nombor 1. Okay, ini untuk yang MCQ. Bagi pilihan jawapan yang betul, kita akan buat macam ni. Kita buat kotak dekat yang jawapan tadi tu. Lepas tu dekat dalam tu kita kena type select yes. Bagi jawapan yang betul. Ini select yes. Okay, kemudian kita teruskan dengan jawapan lain. Yang kedua ini, kalau MCQ maksudnya satu je betul kan. So yang ini ialah select no. Yang C pun sama juga. Okay, yang ini pun select no. Dan yang D pun select no. Kita tolong tengok ni tau kalau ada soalan dari cikgu. Okay. So ini untuk yang MCQ, untuk multiple choice question. Nombor 2, jawapan dia ialah sistem pembesar 4 lipatan. Okay. Jadi soalan A ni, jawapan A kita akan letak sama juga. Select no. Yang kedua, saya harap cikgu lain pun cuba juga buat. Kita sama-sama buat. Nanti sambil-sambil cuti, kalau ada masa, kalau tak ada di mana boleh try buat. Yang kedua, jawapan dia tadi B, select yes. Yang ini select no. Yang ini pun select no. Okay, siap untuk soalan nombor 2. Terusnya soalan nombor 3. Lambang kebesaran jawapan dia B juga. So yang A ni kita akan select no. Yang B, jawapan dia B, kita select yes. Ini select no, dan yang terakhir pun kita select no. Jadi untuk MCQ, kalau misalnya pilihan jawapan yang betul, kita type select yes. Kalau pilihan jawapan yang salah, kita type select no. Okay, dah siap. Soalan ni tadi semua dah siap. Kita akan klik sini, preview. Kita akan klik preview. So kita akan nampak yang warna biru tu adalah pilihan jawapan. Jadi kita akan cuba jawab. Tadi yang ni jawapan dia tadi A. Yang ini jawapan dia tadi B. Katakan yang ini murid jawab C. Lepas tu kita klik finish.
Ini ada orang conteng. Okey, jadi jawapan yang hijau ni adalah jawapan yang betul. Manakala jawapan yang salah tu dia akan berwarna merah. Dan dekat atas ni ada skor ataupun markah yang murid peroleh. Jadi setakat ni okey ke cikgu-cikgu? Kita tengok di chat. Okey, bilang teruskan. Okey, alhamdulillah. Saya harap kalau cikgu-cikgu buat terus, saya rasa boleh dapat buat lain. Kalau tak dapat tak apa, kita akan cuba. Okay, saya akan teruskan kepada bentuk soalan yang ketiga, iaitu check boxes. Check boxes itu sama juga. Dekat sini kita akan klik next interactive worksheet, and then kita klik get started. Okay, ini tadi kita nak teruskan. Okay, sama juga kita choose file. Untuk check boxes, kita akan buat soalan subjek Bahasa Melayu, penjodoh bilangan. So, kita klik dan kemudian upload. Kita juga akan nampak soalan macam ni. So, saya sediakan 3 soalan juga. Okay, untuk check boxes, iaitu ataupun dalam Word kita panggil drop down. Yang pilihan dia keluar. So, cara untuk buat yang ini ialah Women mengangkat 3 jawapan dia ialah berkas. Jadi cikgu buat box. Dan tadi juga macam ni. Kemudian kita type choose, CHOOSE. Kemudian titik bertindih. Answer 1 katalah kita jawab, kita bagi jawapan betul. Untuk jawapan betul kita kena letak star dan jawapan. Jawapan betul kat sini ialah berkas. Kemudian slash. Jawapan salah kita letak batang. Ataupun satu lagi kita letak shifting line. Okay. Itu sahaja. Kemudian kita pergi soalan nombor 2. Memasukkan berapa. Okey. So jawapan kat sini ialah helai. Berapa helai? Okay, berapa helai? So, kita sama juga, kita type choose, titik bertindih. Katakan yang pertama tu kita buat jawapan salah dulu. Contohnya beberapa, kita nak buat beberapa biji lah, berapa biji baju. Kan salah kan? Jawapan betul ialah beberapa helai. So, jawapan betul kita kena letak star. Dan seterusnya satu lagi yang salah kita letak beberapa buah lah. Okay. Dan yang terakhir akhirnya mesti kita 2 pistol, jawapan dia ialah pucuk. Kemudian juga kita buat kotak. Kemudian kita type choose. Kita bertindih. Katakan jawapan yang pertama yang salah. Kita letak beberapa buah juga lah. Kita boleh fikir lah. Biji. Jawapan betul ialah pucuk. So, jangan lupa letak star untuk jawapan betul. Pucuk. Okay. So, kita dah set up untuk soalan drop down ataupun kita panggil check boxes. Kemudian kita akan klik review. Dan cikgu akan nampak ni ya. Saya harap cikgu nampak. Dekat sini ada tulis ni. Panah ke bawah ni. Klik yang itu. Dia akan keluar pilihan jawapan. Ketika dia jawab berkas, yang ini dia jawab salah lah. Dia cakap beberapa biji pakaian. Yang ini berapa pucuk betul, yang betul. Kemudian, yang sama juga, kita klik finish. Klik finish dan kita boleh semak jawapan. So, nombor 1 betul, nombor 2 salah, nombor 3 betul. Jadi, markah yang sama juga iaitu 7/10. Jadi ini adalah pilihan jawapan secara check boxes ataupun kadang-kadang kita panggil sebagai drop down. Kita tengok dulu dengan chat. Nanti akan bagi semua koman. Betul, kejap lagi saya akan bagi semua koman supaya cikgu boleh cuba sendiri. Okay, ada kat soalan. Maka maksimum 10 markah. Setakat ni yang untuk free memang 10 markah. Mana semua ada kat sebahagian tu. Okay,
Kalau untuk ruangan awak pelajar, kita perlu tak kosong saja. Ya cikgu Aini, saya lupa nak cakap ke dia. Jadi kita akan cuba buat. Okay, jadi setakat ni cikgu ada soalan untuk bentuk soalan check boxes. Ya, untuk jawapan betul sahaja kita letak star. Untuk membezakan sama ada jawapan tu betul ataupun salah. Yang pilihan jawapan tu setakat ni saya pernah buat 5 lah. Okay, terima kasih Cikgu Munira. Cikgu Umira. Satu set soalan boleh masuk berapa soalan. Setakat ni Cikgu Janet tiada had. Saya kalau untuk dia begini Cikgu Janet, dia bergantung kepada PDF yang kita buat. Kalau cikgu kadang-kadang kita ada soalan yang MCQ yang banyak kan 20. Yang itu sebelum penatalan, kalau 10 pernah, tu boleh. Bergantung pada yang sebab PDF file tu adalah file yang kita buat sendiri. Ataupun kadang-kadang kita scan dari buku teks ataupun buku model soalan pun boleh. 20 soalan, poin tetap 10. Ya. Mungkin saya belum cek lagi, tapi setakat ni memang 10 yang saya jawab. Kalau ada makluman nanti saya akan maklumkanlah. Okay, jadi saya rasa kita boleh teruskan kepada bentuk soalan keempat. Kalau laju cikgu cakap ya, kita akan buat ni sekejap lagi. Bagi yang tak sempat try sekarang. Okay, seterusnya kita akan buat bentuk soalan yang keempat. Okay, yang ini saya selalu guna untuk subjek sains dan juga biologi, terutama soalan yang melibatkan label. So kita akan ambil tajuk biologi pencernaan. Kita akan choose file, kemudian upload. Okay, jadi cikgu akan dapat gambar macam ni. Untuk set soalan cikgu, saya rasa ada lain sikit. Itu sama yang ini ya. Sistem pencernaan manusia. Ini boleh guna untuk subjek sains tingkatan 2 dan juga biologi tingkatan 4. Okay, yang ini. Sekarang kita akan buat drag and drop. Okay, cara dia simple sahaja. Ini pun simple. Cara dia, mula-mula kita akan buat kotak di jawapan tu. Contohnya saya sediakan 3 jawapan, esophagus, perut dan mulut. Kita buat box, kita buat kotak. Kemudian kita type drag, titik bertindih 1. Dan kemudian di tempat jawapan tu, kita buat kotak juga. Kemudian kita type drop, titik bertindih 1. Maksudnya nanti ini adalah pilihan jawapan untuk jawapan yang di sini. Murid akan drag esophagus ke sini. Diikuti dengan yang kedua, perut. Sama juga kita buat box. Kemudian kita type drag, titik bertindih 2. Dan di ruangan jawapan, kita buat kotak juga. Dan kita type drop 2. Pastikan samalah 1 dengan 1, 2 dengan 2. Yang pilihan jawapan tu kita kita type drag. Untuk yang jawapan, tempat jawapan kita type drop. Dan yang terakhir mulut. Kita type drag, titik bertindih 3. Dan di sini pula drop, titik bertindih 3. Okay. So, saya harap cikgu boleh tengok. Yang di jawapan tu kita tulis ataupun kita type drag. Dan yang di tempat jawapan ataupun di ruangan jawapan kita type drop. Pastikan dia punya nombor tu match. Kemudian kita akan klik preview.
So inilah kita punya soalan. Ini kita akan cuba jawab sekarang. Kita katakan mulut tadi. Katakanlah ini dia konon-konon dia salah jawab. Esophagus dia di sini. Okay, kemudian kita akan klik sini. Dan kita boleh tengok jawapan. Okay, yang tadi saya cakap yang warna hijau adalah jawapan yang betul. Manakala yang warna merah adalah jawapan yang salah. Dan skor murid ini adalah 3/10. So, ini adalah cadangan ataupun bentuk soalan drag and drop. Ini cikgu boleh buat. Kalau matematik nak type equation tu macam mana cikgu? Cikgu Safi, untuk dia punya PDF tu, itu kita dah sedia. Kita type sendiri di Microsoft Word, kemudian kita convert ke kita convert kepada PDF file. I see. So maksudnya kalau jawapan tu dalam bentuk persamaan, kita dah sediakan jawapan itu already there lah. So students just select from the equation. Yes. I see. Okay, terima kasih. Lepas ni saya ada set soalan untuk matematik, tapi pecahan je lah. Boleh. Awesome. Thank you, cikgu. Okay, terima kasih. Alright. Okay, jadi cikgu-cikgu lain boleh ke buat? Saya rasa drag and drop adalah antara bentuk soalan yang murid-murid paling suka jawab. Murid saya lah. Sebab jawapan dah ada kat situ, kita just drag and drop. Okay, ada soalan lain? Kita tengok chat. Boleh. Okay, semua boleh. Kalau boleh cepat sekali. Mungkin ada cikgu yang online dekat tepi jalan. Stop sekejap mungkin untuk join session kita pada kali ini. Okay, kalau tak ada soalan, saya akan teruskan dengan set ataupun bentuk soalan yang terakhir, iaitu join with arrow. Yang ini sangat sesuai untuk subjek untuk math, padankan. Okay, untuk kali ini saya ambil subjek matematik. Sama juga kita pergi make imperative worksheet. Lepas tu kita klik get started. Kemudian kita choose file. Saya guna tadi tu soalan math. Kemudian kita update. Okay. So kita akan dapat yang mana. Jadi kalau kita nak buat untuk subjek yang ada equation, terutama yang ada ni lah subscript lah ataupun subjek kimia kan, kalau ada superscript subscript, kita type sedia dalam kita punya Word, kita convert kepada PDF. Okay. So kita akan buat join with arrow. Cara dia sangat mudah. Okay, yang ini ada 4 soalan. Kalau kita tengok soalan pecahan, kalau saya sekolah rendah pun belajar, sekolah menengah pun ada belajar. Di ruangan kiri ni adalah bentuk pecahan, manakala yang sini di kanan adalah nilai pecahan. So cara dia ialah, ini paling mudah, kita buat kotak dekat jawapan tu, ataupun yang kita nak padankan. Katakan dekat sini kita klik join, kita type join titik bertindih 1. Lepas tu kita cari dia punya jawapan. Ini 1/2, okay, ini. Kita buat kotak dekat sini pula. Dan kita type join 1 juga. Ini sangat senang. Maksud dekat sini join 1, sini pun join 1. Seterusnya, yang di kotak ini, saya buat kotak dulu. Untuk yang nombor 2, saya type join titik bertindih 2. Dia punya jawapan ialah 3/4. So dekat sini pun kita highlight buat box. Kita klik join 2. Kemudian yang ketiga ini 4/8. Kita buat box. Kita klik, kita type join 3. Dekat sini pun join 3. Join titik bertindih 3. Dan yang terakhir ini kita buat box dan kita type join titik bertindih 4. Dekat sini pun
kita buat box dan kita type join 4. Okay, so dah siap? Dah siap kan? Semua soalan tu, semua gambar tu dah ada jawapan. Kita klik preview. Kita akan nampak macam ni, tak ada apa-apa kan? Jadi kita letak kita punya cursor, kita punya mouse di rajah, di yang sini dan juga di nilai ni, kita akan nampak ada gambar pensel. So, kita cuba jawab. Jawapan dia 1/2. Yang ini, katalah budak tu tersilap jawab. Dia terjawab 2/5. Okay, ini 4/8. Ini tersilap tadi kan? Okay. So, bila dah siap, kita sama juga, kita akan klik sini. Lepas tu kita pun nampak jawapan yang betul dan yang salah. Yang warna hijau tu betul, yang warna merah tu salah. Dan markah yang murid perolehi adalah 5/10. Sebab 2 betul, 2 salah. Jadi setakat ini ada soalan cikgu. Saya rasa ini antara yang paling mudah dibuat. Sebabnya dia punya command tu sama. Antara jawapan dan juga soalan. Cikgu Rafika, ada soalan. Tadi kuis yang cikgu bagi, yang kuis Malaysia tu kan, saya ingat lagi soalan pertama tu ditanya hari Malaysia, betul? Betul. Dia case sensitif ke? Contohnya kita tulis 16 September, kalau cikgu set jawapan dia SEPT tu dalam huruf besar, murid-murid type SEPT dalam huruf kecil, dia anggap salah ke? Nanti saya tunjuk cikgu kasih, terima kasih. Nanti saya tunjuk dia punya cara. Okay, alright. Thank you. Okay, send link hadiran. Link hadiran di ujung sekali sesi. Terima kasih Kak Zalina tolong jawab. Puan untuk jawapan tu boleh buka tak untuk saiz atau jenis font lain. Cikgu, ni SK Kampung Batu. Font tu sebabnya saya buat dalam bentuk PDF. Jadi cikgu boleh type dulu dalam Word. Kalau cikgu perasan, semua soalan ni adalah soalan yang saya type sendiri. Jadi font tu kita pilih sendiri, ikut font yang kita suka. Semua dari Word cikgu, saya type sendiri ni, dari scratch. Saya type guna Microsoft Word, kemudian saya convert kepada PDF file. Saya harap saya telah menjawab cikgu dari SK Kampung Batu. Cikgu lain ada soalan? Soalan? Kalau tak ada soalan, saya akan tunjukkan cara untuk assign soalan ni ataupun set soalan yang kita buat kepada murid-murid kita. Soalan cikgu, kalau tak ada soalan saya teruskan ya. Okey, yang ini kita nak save. Kita lepas katalah soalan ni saya tengok, okey soalan dah betul dah. Betul lah tadi, ini jawapan 1/2, ini jawapan 3/4 sebenarnya sepatutnya kan. Ini jawapan 48, ini 25. So kita akan klik save. Kita pilih yes I want to share. Unless cikgu rasa cikgu nak buat private, cikgu kliklah yang sebelah kanan. Saya nak share. Kemudian kita akan penuhkan particular ni. Iaitu language dia Melayu. Informasi grade, misalnya kita grade 1, dan konten dia memang putahan pun. Jadi konten putahan juga. Dia katakan dari darjah 1 sampai 4. Ini putahan. Okay, lepas tu cikgu, untuk memastikan soalan ni tadi, kita klik save dulu. Description of your work. Okay. Lepas tu, yang ini saya kena bagi tahu, dia akan keluar open worksheet. Kita klik. Okay, inilah set soalan yang kita dah siap. Kalau misalnya cikgu ambil kopi yang ini, cikgu share kopi link ni. Jadi kita bagi dekat murid-murid jawab. Murid-murid akan jawab sendiri sahaja dan jawapan murid tu tak dihantar ke email kita. Maksudnya kita boleh nak check apa yang budak jawab unless dia screenshot. Tapi untuk memastikan jawapan murid tadi tu dimasukkan direct ke akaun kita, guru-guru, cikgu, kita klik custom link. Kita klik custom link, dia akan pergi dekat sini. Ini untuk cikgu Sasi, kita klik
ignore capital letters untuk yang checking options dekat sini. Sini Okay, lepas tu cikgu bolehlah adjust time. Ni terlampau senang. Budak jawab dalam masa katalah 10 minit cukup. Okay, lepas tu yang ini kita student name kita kosongkan. Grade level katalah untuk 1, subjek jadi yang matematik. Okay, lepas dah siap particular ni, baru cikgu copy link ni. Ataupun boleh juga pergi kat sini, copy. Lepas tu biasanya saya akan buka ke Telegram dan blast ataupun send ke grup murid-murid saya lah contohnya di Telegram. Macam ni. Okay, dia akan keluar pecahan online exercise for 1. Nanti murid-murid akan jawab dan jawapan murid tu nanti akan masuk direct ke akaun guru. Itu cara untuk ni lah, untuk pastikan kita dapat jawapan murid dan kita boleh semak jawapan murid, mana yang betul, mana yang salah dan boleh buat perbincangan. Dan markah tu nanti kita boleh masukkan untuk PDL. Setakat ni kita tengok tak ada soalan. Okey ke setakat ni? Kita dah belajar 5 set ataupun 5 bentuk. Kalau cikgu yang buat, sama-sama kita dah ada 5 set soalan. Kita yang pertama tadi kita ada buat type answers, yang kedua kita buat MCQ, yang ketiga set boxes, yang keempat drag and drop dan yang kelima tadi kita buat join with arrow. Macam mana nak semak jawapan murid atau murid yang hantar. Okey. Terima kasih Cikgu Zarina. Cara dia macam ni. Kita klik dekat belah kanan, ada tulis kita punya account sini. Kita klik, lepas tu kita buka my mailbox. Saya ambil jawapan yang terakhir tadi daripada Cikgu Nur Ain Abdullah. Jadi kita klik dekat sini. Ini ada nama kan. Okay, untuk yang nama tadi saya lupa nak cakap, kita tinggalkan je, kita buat satu box kosong, ditinggalkan untuk murid tulis dia punya nama. Okay, so kita nampak jawapan Cikgu Nur Aina. Okay, Cikgu Nur Ain. Inilah jawapan murid yang betul, yang warna hijau, yang salah tu yang warna merah. Tapi kekurangan untuk yang ini, biasanya dia limit untuk 1 jawapan. Tapi mungkin kita boleh explore nanti kalau kita boleh buat more than 1 jawapan lah. Jawapan menara Petronas betul juga. Jadi menara berkembang. Itulah cara untuk kita semak murid-murid yang hantar. So yang sini saya tengok tadi ada ramai cikgu yang jawab. Saya tengok kita selalu. Ini semua cikgu yang jawab. Ada Cikgu Farah, Cikgu Hayati, Cikgu Ana, Cikgu Zarina, Cikgu Kartiga. Ramai yang jawab. Saya nak tunjuk yang murid-murid terjawab sebelum ni. Okay, macam yang ini. Ya, murid saya jawab 21 November. And Natalie. Benda ni simpan hanya terhad untuk 30 hari. Pada 4 hari lagi. Ini si N yang jawab. Masa kelas PDPR lah. So, ini jawapan yang betul ataupun salah. Dia tak nama, dia intelek, markah dia dan jawapan dia lah yang betul. Kita boleh juga tengok jawapan yang lain. So itulah cara dia cikgu untuk semak siapa yang dah hantar dan juga bila dihantar dan juga dia punya jawapan lah. Okay, macam ni kita scan terus soalan untuk MCQ. Ini pilihan jawapannya cikgu. Yang ini dijawab oleh Era Reflesia. Nama dia Reflesia, nama ini. Yang ini Science Form 3. Yang kedua Science Form 2. Setakat ini ada soalan cikgu. Saya harap saya sudah menjawab persoalan Cikgu Zarina. Okey, Cikgu Zati pun faham. Alhamdulillah. Jadi saya tak ada. So, kalau tak ada, rasanya kita boleh kembali, semula kita tengok balik dia punya rumusan. Okay, yang ini saya dah type rumusan. Nanti saya akan share dalam saya punya channel Telegram command ataupun arahan untuk buat yang tadi tu.
Ini semualah. Nanti saya akan bagi cikgu link ataupun cikgu boleh search saya punya channel. Okay, yang ini pun saya dah bagi tadi tu. Apa beza antara copy link yang ini dengan custom link? Bagi cikgu yang tak dengar ataupun tidak jelas tadi, copy ni maksudnya murid jawab sahaja. Kita tak dapat nak check jawapan murid. Kalau custom link, jawapan murid tu dia directed ke dalam account ataupun live worksheet account kita lah. Kita boleh semak jawapan murid dan juga markah murid. Kalau kita nak edit balik worksheet yang kita dah beri pada murid, macam mana ya? Setakat ni kalau saya buat memang saya akan buat yang baru. Jadi masa yang kita check review tu, kalau ada salah, cikgu boleh click back. Kan tadi lepas kita dah buat. Saya tunjuk. Okay, bila kita dah buat worksheet nanti, okay. Lepas kita dah buat soalan ni, kita akan klik yang preview ni. Kalau misalnya ada benda yang perlu diedit, cikgu klik yang sini, back. Jadi kalau dah beri tu, kita kena buat yang baru. Setakat ni macam tu saya buat. Memang tak boleh edit. Jadi kita semaklah sebelum hantar kepada murid-murid. Ada good solution untuk dapat info. Info apa ya cikgu Jurujit? Kalau berkaitan dengan sesi, boleh cek di portal CDL. Nanti kejap lagi saya share dia punya link. Kalau ada group, mohon share link join. Kalau untuk yang bahan-bahan, kalau ni saya share dalam saya punya Telegram channel. Setakat ni soalan cikgu. Saya harap semua faham. Cikgu Nurul Hida bilang, baik faham dia bilang. Orang Sabah bilang. Okay, cikgu Gulzid, okay. Yang ni saya sudah beritahu. Okay, untuk yang terakhir, sebelum kita teruskan, saya nak minta guru-guru ataupun satu orang wakil untuk share lembaran interaktif yang telah dihasilkan sebentar tadi. Saya harap ada volunteer, saya stop share screen dahulu. Sambil tu saya tengok soalan. Kalau misalnya tak ada, kita akan panggil, bukan volunteer mula kita akan tengok volunteer, kalau tak ada volunteer kita akan panggil cikgu yang bertuah. Kalau ada yang sudi share, sekurang-kurangnya satu set yang telah dibuat sebentar tadi, yang bersama-sama tadi. Cikgu Zainal cakap term edit pada bahagian jawapan tu untuk apa cikgu? Adakah untuk edit markah atau maklumat dalam worksheet? Edit tu setakat ni saya guna untuk edit background. Itu saya belum explore. Menarik. Terima kasih Cikgu Zidin. Link sedia ada. Boleh tak? Tadi follow sahaja. Link sedia ada apa ya? Cikgu Syam. Nak belajar tapi tak fokus sangat. Okey, tak apa. Nanti Cikgu Hasanah boleh check video hari Ahad ini di portal CDL. Okay, Ira Richard, Cikgu Ira ada share website CDL, connecting.learning. Dalam tu cikgu boleh tengok. Bukan setakat video hari ini, video-video sebelum ni pun boleh. Nak share yang pernah buat masa PDPR. Lama Cikgu Syam. Okey, kejap saya check Cikgu Syam. Okey Cikgu Syam, saya faham. Okey, kejap saya share screen. Boleh cikgu, yang sama juga dia punya ni, dia punya command. Okay. Cikgu Syam buka dekat situ. Nanti di bahagian bawah tu ada share link. Sekejap. Saya share screen. Okay, yang ni maksud Cikgu Syam tadi. Boleh nampak ke yang sekarang kita tengah buka?
ada memindah dan mengisi maklumat. DM tingkatan 4. Cikgu boleh nampak? Nampak cikgu? Boleh, Nampak? boleh. Okey, cara untuk kita bagi kepada murid, cikgu ambil yang ini. Yang ini, cikgu boleh klik copy ataupun custom link. Tapi macam saya cakap tadi, kalau cikgu nak semak jawapan murid-murid cikgu ambil custom link. Ambil custom link, kemudian isi detail yang sama juga. Ignore capital letters, yang student name ni kosongkan, masukkan grade level, kalau kita kata 4, kita kata 4 lah kot. So subject katakan DM. Send answers tu biarlah. Dan kemudian cikgu copy yang ini. Ataupun terus klik copy link. Copy link, lepas tu terus hantar ke grup Telegram ataupun WhatsApp murid-murid. Ataupun boleh juga pada sesi Zoom ataupun Google Meet di ruangan chat. Saya harap Cikgu Syam saya dah menjawab soalan. Cikgu Syamsuri, maafkan saya sebab nampak nama Cikgu Syamsuri. Boleh Cikgu Syamsuri? Sama juga kalau misalnya kita nak guna live worksheet yang sedia ada, sama juga cara dia. Kita ambil di bahagian copy link tadi tu. Custom link, maksud saya, custom link ya. Contohlah yang ini semua ni kan kita boleh check tadi tu. Saya tunjuk last lah kita boleh pergi ke interactive worksheet. Di sini, katalah ni ada English, ni pilihan bahasa English, Arab semua ni, kita ambil Malay. Kemudian kita ambil pilihan subjek. Contohnya bahasa Melayu. Itu adalah keluar yang cikgu lain dah buat. Ataupun paling senang kita pergi je dekat sini, search, kita type. Katalah saya nak buat pasal apa DM. Saya ingat 3 bilangan je, kata nama lah, kata nama. Kemudian enter dan dia keluarlah mana-mana soalan yang cikgu pernah buat. Dia katalah saya ambil contoh yang ni, Cikgu Ilan Bella ni. Kemudian kita klik custom link. Tengok yang sama juga tadi. Okay, ni semua capital letters, kita boleh setkan limit, masukkan grade ke subjek dan kemudian kita klik copy link dan hantar ke group. Harap saya menjawab. Saya cikgu. Cikgu, kalau dah tak ada soalan, cikgu boleh terus tanya soalan jika ada. Sekarang saya minta satu orang cikgu kongsi ataupun cikgu Ira boleh minta tolong pilih satu peserta yang berkuah untuk share. Boleh kita panggil Ataupun ada volunteer. ada volunteer yang mau share link. Cikgu-cikgu. Kita share screen je, tunjuk yang cikgu-cikgu dah sempat buat tadi. Cikgu. Kalau create workbook. Saya belum pernah try Cikgu Nurul Hida. Terima kasih. Mungkin lepas ni saya akan explore pula workbook. Cikgu Nurul Hida, mungkin boleh share. Ataupun Ira. Japa teacher. Ataupun mungkin Ira yang nak share. Copy link pun boleh pakai custom link. Sampai tu cikgu boleh isi kehadiran dalam Google Form yang telah dikongsikan di ruangan chat. Ada kira? Apa tu teacher? Ada ke yang share? Tiada nih. Sudah? Cikgu-cikgu. Ada yang mau share? Sudah yang? Buka pukul berapa kalau esok? Pukul 8.30 ada je jagung. Jagung kuning biasa tak ada Ada dah esok pagi. Esok pagi ada lah. Okay. Cikgu Amirul ada ke Cikgu Amirul? Cikgu Nurul Hida. Okay.
So, kita tengok Cikgu Nurida ada share satu. Nice. Okay. Saya share screen. Boleh nampak? Bahasa Melayu boleh. tahun Boleh. 2, tadi dia menghargai masa. Jadi Cikgu Nurida ada buat ruangan untuk nama kelas. Kemudian ini saya rasa bukan mengedit dan memulihkan teks sebagai aspek pegang kata. Cikgu Nurida ni macam mana kita type jawapan ke? Mahulah. Hendaklah. Okay, mungkin saya cuba jawab dulu Hendaklah menjadi segera. Kenapa segera? Awal kot, awal. Okay, saya cuba jawab dua lah Kemudian dah siap saya akan klik sini. Kemudian saya akan klik check my answer. Dan nampaklah yang warna hijau tu adalah jawapan yang betul. Yang warna merah tu adalah jawapan yang salah. Okey, nampaknya Cikgu Nurida sudah buat. Kerana Cikgu Nurida, terima kasih kerana berkongsi. Ada lagi Cikgu Syahirah Samsuri. Okay, yang lain tu saya akan tengok. Kemudian, tahniah cikgu-cikgu yang dah cuba buat. Nampaknya kita ada masa sangat limited. Okay, yang terakhir saya nak share satu lagi. Yang terakhir. Cikgu-cikgu boleh scan semula QR code tadi tu untuk Slido. Kita ada sikit lagi. Soalan, ada dua lagi soalan ringkas cikgu. Soalan yang ke-12 ialah apakah perasaan anda selepas menyertai sesi perkongsian live worksheet hari ini? Cikgu boleh type slido.com, kemudian masukkan nombor 912754 ataupun cikgu guna handphone dan scan QR code. Ada yang cakap seronok, ada yang cakap sangat seronok, ada yang cakap sederhana je, mungkin kena busy lah. Kurang seronok tu mungkin sebab dia dah tahu. Jadi tak ada benda yang baru. Ataupun mungkin juga cikgu yang bercuti sekarang. Ataupun cikgu-cikgu yang tak dapat buat sekarang, cikgu-cikgu boleh cuba buat kemudian. Kita ada 19 orang yang vote. Mungkin yang lain masih lagi cari handphone. Cikgu boleh teruskan vote. Kita akan pergi ke soalan yang terakhir untuk hari ini. Ada 24 orang vote. 25 orang. Okey. Soalan terakhir ialah jika cikgu ada sebarang soalan, cikgu boleh tulis di ruangan Slido sekarang, ataupun mungkin cikgu nak bagi komen, penambahbaikan ataupun cadangan. Ada cakap very good, terima kasih cikgu. Kita sama-sama kongsi, hari ini saya berkongsi, lepas ni mungkin cikgu pula yang akan berkongsi. Pasal bermanfaat, jelas dan padat. Untuk yang Telegram, saya ada juga share bahan-bahan dalam ni saya punya Telegram SRS Pekah channel. Cikgu boleh search channel Telegram. Mengguna, alhamdulillah, bermanfaat, tahniah, terima kasih cikgu-cikgu, sabar, membantu, terbaik, bermanfaat. Okey, so saya pasti semua cikgu pun boleh buat, lepas ni cikgu-cikgu pun boleh buat sendiri. Jadi nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung sesi. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada pihak CDL, juga cikgu Ira, Cikgu Rachel dari kampus IPG kampus Jaya Kota Kinabalu. Jadi saya serahkan semula majlis sesi kepada Cikgu Ira. Dan selamat berlive worksheet. All the best.
Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Siti Rafika atas perkongsian sebentar tadi. Sesi kita sudah berakhir, maka saya serahkan semula sesi kepada Dr. Zalina. Terima kasih. Terima kasih Ira atas mengawal menjadi moderator dalam sesi perbincangan hari ini. Baik, saya bagi pihak CDL mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Siti Rafika atas perkongsian yang sangat baik yang saya pun sedang belajar, sebab tu saya salah seorang yang jawab tak pernah tadi tu, sebab saya memang tak pernah guna. Jadi hari ini dapat ilmu baharu. Terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih kepada cikgu bakal guru kita, Cik Ira Richelle dari IPG Kampus Gaya Sabah. Pada sesi-sesi akan datang, Ira boleh jemput rakan-rakan yang lain untuk sama-sama belajar, sebab later you all semua juga akan menjadi guru yang berhadapan dengan pelbagai ragam murid dan cabaran yang macam-macam. InsyaAllah sesi-sesi ini akan memberi sedikit sebanyak kekuatan dan petunjuk kepada kita untuk bagaimana nak mengatasi isu kat sekolah dengan anak-anak murid dan juga bagaimana nak menceriakan mereka agar pembelajaran dapat disampaikan dengan baik dan mereka menerima dengan sangat baik. Sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua juga peserta-peserta yang ada bersama-sama kita hari ini. Jangan lupa sila isi link yang disediakan, isi kehadiran, lengkapkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua supaya selepas itu akan menerima sijil. Baik, pada minggu hadapan kita akan ada lagi sesi dalam talian kita hands-on online session ini. Kita akan bersama-sama dengan Cikgu Nora binti Markom. Tajuknya sangat bagus bagi saya sebab kita dah belajar macam-macam tentang tools, tentang cara mengajar, tentang kontennya. Jadi pada minggu depan tajuk kita ialah inovasi, penerbitan dan hak cipta karya guru. Tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua, para peserta pasti saya sangat yakin dari semasa ke semasa sehinggalah pada saat ini mesti antara kita telah membuat pelbagai jenis inovasi, pelbagai jenis penerbitan. Jadi bagaimana kita nak menjaga hak cipta kita. So pada minggu hadapan Cikgu Nora akan berkongsi dengan kita dan saya kira itu satu sesi yang baik juga yang sedikit ada kelainan daripada siri PDP kan, ataupun pengajaran pada murid lebih kepada kita punya pembangunan development sendiri. Baik, untuk itu sebelum kita mengakhiri, saya ucapkan ribuan terima kasih lagi. Kita buka kamera masing-masing untuk kita ambil gambar. Ika tolong ambilkan gambar, Siti Rafika tolong ambilkan gambar. Kita ada banyak muka surat saya rasa ni. Sebab ada 100 lebih. Kita ambil gambar dulu sebelum kita tutup. Saya nampak ada guru besar, ada pengetua, ada Puan Ainun semua kat situ. Jadi semua orang kena senyum sebabnya kita tak tahu muka surat mana tuan-tuan dan puan-puan berada ya. Tolong saya ambil gambar tu. Baiklah, saya akan ambil gambaran 1, 2, 3. Okey, next Ada berapa muka page. surat tu? Ada 6, cikgu. Silakan. Okey, muka surat kedua, 1, 2, 3. Baiklah, bagi page yang seterusnya. 1, 2, 3. Page keempat. 1, 2, 3. Dan page yang terakhir. 5, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Okey. Baik, terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan pula. Selamat bercuti, selamat beristirahat, selamat mengurus keluarga pula lah ya. Stay safe semua dan insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan.
kasih semua. Selamat cuti. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih cikgu.